إلى حضرة النبي المصطفى آله الكرام. شو الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله على الله توكلنا حسبنا الله ونعم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الإفاضة من العرفات. Bab 323. Yang telah lalu datang dia menyatakan turun kembali daripada Arafah. Tetapi apabila kita lihatkan pada hadis yang datang ini, maka yang munasabahnya ialah babu ma ja'a fi ifadah minal Muzdalifat. Artinya bab datang ini boleh menyatakan turun kembali ke Mina daripada Muzdalifah, kerana semua orang bermalam di Muzdalifah, kemudian dah meninggalkan dari situ pada pagi hari pergi ke Mina. Maknanya kalau ikut zahir ni yang elok, tajuk tu dibubuk bab maja'a fil ifadah minal Muzdalifah, sini minal Arafat. Tak apa, sikit komen daripada tuan penterjemah. Ketahui kiranya saudaraku, apabila keluar, mana turun kembali seorang haji daripada bumi Muzdalifah pergi ke Mina, tak dapat tiada ia akan menempuhi bumi yang bernama Wadi Muhassir. Maka apabila sampai di situ, hendaklah ia pecut kenderaan jika dia berkenderaan, dan jika berjalan kaki hendaklah dia berlari dengan segera, kerana menurut perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi. Demikian bunyinya. An Jabir anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam awda'a fil wadi al-muhassir wa zada fihi bishr wa afada min jami'in alayhi وأفاض من جمع عليه السكينة وأمرهم بالسكينة وزاد فيه أبو نعيم وأمرهم أن يرموا بمثل حصل حذف وقال لعل لا أراكم بعد عام هذا. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masyhur nama dia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segerakan perjalanannya untanya pada Wadi Muhassir, kerana tempat itu turun azab ke atas kaum Fil pada
sesunat bersegera keluar dari bumi tempat siksaan Allah ke atas bumi, ke atas satu kaum. Ada tempat dekat tempat turun azab, elok lalu cepat. Itu cara baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan menambah padanya, menambah riwayat oleh Bishr, ialah maknanya begini: dan turun kembali Rasulullah SAW daripada Muzdalifah, dia pergi ke Mina, atasnya ialah lemah lembut, mana jalan yang biasa, dan suruhnya pula akan mereka, yang akan sekalian sahabat yang sertanya dengan lemah lembut, mana jalan bisa sakinah, dengan tenang juga, dan tiada bergopoh gapah dan berdahulu daluan. Kemudian dan menambah riwayat padanya oleh Abu Nu'aim, yakni maknanya, dan menyuruh ia akan mereka itu, yakni Rasulullah para sahabat, kerana orang-orang berserta dengannya, bahawa melontar begitu akan Jumratul Aqabah dengan anak batu seumpama anak batu pelontaran. Dan sabdanya SAW, barangkali aku melihat sekalian kamu kemudian daripada tahun aku ini. Allah, maknanya apa? Rasulullah nyatakan tak lama lagi akan pergi, mana wafat. Dan kata Abu Isa, pada bab ini ada riwayat daripada Usamah bin Zaid, dan katanya hadis ini hadis yang hasan lagi sahih. Masalah 324, bertolak daripada Arafah. Bertolak daripada Arafah itu masa mana yang afdalnya? Kata Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu an di dalam Syarhil Muhazzab, terkenali dengan Majmu', sunat bagi imam apabila masuk matahari dan tahqiq akan masuknya, yakin dengan masuk matahari, bahawa bertolak ia daripada Arafah, bertolak daripada Arafah ke Muzdalifah. Maka bertolak sertanya sekalian orang, dan ditakhirkan sembahyang maghrib dengan niat jamak kepada isyak, dan membanyakkan oleh tiap-tiap seorang kepada orang haji itu daripada zikir akan Allah Ta'ala dan talbiyah. Kemudian masalah bertolak dari Arafah ke Muzdalifah dengan lemah lembut, mana dengan sakinah, dengan tenang. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dan sunat bahawa pergi ke Muzdalifah dengan jalan yang lemah lembut, yakni dengan tenang dan sopan santun dan sebagainya. Adat orang yang berjalan ia sahaja, sama ada ia menunggang ataupun berjalan kaki, dan jaga-jaga diri daripada menyakiti orang di dalam bersesak-sesakan. Ramai berhimpun, maknanya menjaga jangan sampai ada yang menyakiti. Maka jika dapat lapang jalannya, maka sunat dia bersegera perjalanan. Maka tiada mengapa dia mendahulu orang-orang atas imam, atau kemudian mereka itu daripadanya. Tapi siapa-siapa yang berkendak sembahyang serta imam, maka segianya ia berhampiran dengannya. Itu di antara kelakuan seorang tadi berangkat daripada Arafah ke Muzdalifah. Kemudian bab maja'a fi jam'i bainal maghrib wal isya' bil Muzdalifah. Bab yang datang ia menyatakan jamak antara maghrib dan isya' sebagai jamak takdim. Pasti mana dilambatkan sikit tarikh isyak. Kita tengok apa perbahasan dia. Jamak itu adakah jamak lil hajj atau sebagainya. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, seorang mengerjakan haji itu disuruh jamak antara maghrib dan isyak. Ya, disuruh jamak, fajama'a baina salatain,
biiqamatin, dengan satu qamat. Kemudian daripada keluar jamak mana maghrib dan isyak bila? Kemudian daripada keluar, setelah dia keluar, kemudian daripada maghrib, daripada Arafah ke Muzdalifah, iaitu jamakkan ia dalam waktu isyak. Maknanya dia buat jamak takhir ni, jamakkan dia akan dalam waktu isyak di Muzdalifah. Dalil yang menunjukkan sahaja dikerjakan demikian ialah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, an Abdullah ibn Malik anna ibn Umar sallah bijam'in fajama'a baina salataini biiqamatin wa qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala misla hadza fi hadzal makan. Hasan sahih. Diriwayatkan daripada Abdullah ibn Malik bahawa seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal, iaitu masyhur dengan nama Abdullah ibn Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, telah sembahyang ia di tempat bernama Jami', iaitulah yang masyhur sekarang dengan nama Muzdalifah. Maka menjamak ia antara dua sembahyang maghrib dan isyak di situ dengan satu qamat. Dan tatkala sudah selesai daripada sembahyangnya, berkatalah ia, telah aku lihat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbuat ia seumpama perbuatan ini. Hadis tu hadis Sumpahli, hadis perbuatan Nabi sendiri pada ini tempat. Kemudian kata Abu Isa At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Sayyidina Ali dan Abi Ayyub dan Abdullah ibn Mas'ud dan Sayyidina Jabir dan Usama bin Zaid. Dan katanya lagi, bermula hadis ini hasan lagi sahih. Dan bermula beramal atas hadis ini di sisi ahli ilmi. Apa mana ahli ilmi? Mana ahli ijtihad, mana orang yang sampai darajat ijtihad mengistimbat hukum. Mana ahli ilmi, bahawa tiada disembayangkan maghrib lain daripada di Muzdalifah. Maka apabila sampai seorang akan bumi Muzdalifah, menjamak ia akan antara dua sembahyang dengan qamat yang satu, dan tiada sembahyang sunan antara keduanya. Mana terus maghrib di isyak. Maka ialah yang mukhtar, kaul yang dipilih akan dia oleh setengah daripada ahli ilm, dan berjalan ia kepadanya pada kaul ini, dan ialah kaul Sufyan Al-Thawri. Dan kata Sufyan, dan jika menghendaki ia nasaya sembahyang ia akan maghrib, kemudian harus ia makan ia malam, dan menghantar ia akan pakaian, kemudian qamat ia, maka sembahyang ia akan isyak. Jadi maknanya boleh ada fasal, penceraian sikit. Mana sini ada ikhtilaf ulama, sehingga mengatakan tidak ada persenggangan, terus qamat satu je, habis. Mana benda tu ijtihad. Dan kata setengah ahli ilmi boleh jamakkan antara maghrib dan isyak di Muzdalifah dengan satu bang dan dua qamat. Ni dia pendapat ni, dia katakan satu azan dan dua qamat. Bang ia bagi sembahyang maghrib, dan qamat ia bang, kemudian qamat sembahyang ia akan maghrib, kemudian qamat pula sekali lagi, lalu sembahyang isyak pula. Makilah kaul Imam Asy-Syafi'i, ya, mana makin ada hujah. Benda macam ni dia panggil apa ni? Hukum ijtihadi, ya, benda ijtihad. Pada masalah 327,
jamakkan sembahyang maghrib dan isyak di Muzdalifah. Perbahasan yang kata Imam An-Nawawi di dalam Syarah Muhazzab, sunat bagi orang-orang haji dia takhirkan sembahyang maghrib dan dijamakkan dia dengan isyak dalam Muzdalifah dalam waktu isyak. Demikianlah mengitlakkan dia oleh jamhurul ashab. Mengitlak maknanya qaulun bila qaidin, diitlakkan perkataan ini tanpa ada kait apa-apa. Dan kata satu taifah daripada ashab kita, ditakhirkan keduanya sampai Muzdalifah selama tiada ditakutkan luput waktu ikhtiar bagi isyak. Ini kait. Kalau ikut di sini takyid. Apa makna takyid? Selama. Itu mana kait? Maknanya selama tiada takut luput waktu ikhtiar. Dia ada waktu ikhtiar kan. Isyak ada waktu 5. Waktu fadilah awal, lepas tu waktu ikhtiar, lepas tu waktu jawaz, waktu karahah, waktu uzrid, kemudian waktu tahrim. Ya, tiap waktu dia ada 4-5 jenis waktu. Di awal waktu fadilah, lepas tu ikhtiar, lepas tu waktu karahah. Karahah ni waktu makruh, maknanya kalau sembahyang tu ngam-ngam. Contoh kita sembahyang habis salam masuk waktu lain, itu sah tapi ma'al karahah. Kalau waktu uzur atau bagi jamak, uzur asal kita tidak boleh, haram kita mengeluarkan sembahyang di luar waktu, sama ada dahulu atau kemudian. Belum masuk waktu kita sembahyang haram, atau dah habis waktu kita sembahyang haram, ya, atau maksud dia. Tetapi boleh dikeluarkan dengan uzur. Apa uzur sini? Di antara ialah safar, musafir, yang boleh jamak. Mana kita tarik sembahyang belum masuk waktu isyak, kita masuk dalam maghrib, jamak takdim. Atau sembahyang dah masuk tapi kita tak sembahyang, kita tolak masuk waktu lain, jamak takhir. Itu mana ada uzur, itu jamak mana ada uzur. Satu lagi tahrim, waktu tahrim, mana dikeluarkan sembahyang walaupun sedikit daripada waktu, dia masuk rakaat keempat, nak salam nak orang pun nak azan waktu lain, maka hukum sembahyang tu apa? Haram. Tapi dia jadi apa? Tunai, tak dia ada sebab dia dapat satu rakaat, atau bahasan dia lah. Jadi waktu-waktu, maka waktu kedua dipanggil waktu apa ni? Waktu ikhtiar, waktu pilihan. Sebab terlepas di atas dia kata dengan itlak, lawan itlak takyid. Mana itlak di sini tak ada cakap apa-apa. Yang bawah ni ada takyid, mana ada kait. Mana kait? Selama tu. Lepas ibarat kitab tu, selama tiada takut luput waktu ikhtiar. Mana kalau luput tak payah. Dan ialah sepertiga malam. Waktu ikhtiar ialah sepertiga malam. Malam berapa jam? 12. Ya, malam 12 jam. Bagi 3, 4 jam. Dia sepertiga malam yang ya pada mana. Dan ialah sepertiga malam. Maknanya masuk maghrib 7, campur 4, 11. Masa sampai pukul 11 tu sebenarnya waktu ikhtiar. Jangan sampai lah atas lagi. Kalau pergi sampai pukul 1, pukul 12 tu dah luput waktu ikhtiar. Itu maksudnya. Maka ditakidkan jangan sampai luput waktu pilihan. Ikhtiar tu mana waktu pilihan. Yang afdal waktu awal, masuk waktu kita sembahyang, itu waktu afdal. Lepas sampai 1/3 malam isyak, dia panggil waktu ikhtiar. Lepas tu tak ada waktu ikhtiar, yang ada hujung tu ada waktu karahah dan sebagainya lah. Dan ialah sepertiga malam yang asah daripada 2 kaul. Yang asah mana kaul yang paling sahih? Atas sahih, asah panggil. Bawah asah bawah sahih, bawah sahih bawah dhaif. Dan pada pertengahannya pada kaul yang lain. Kaul lain kata apa? Pertengahan malam pukul 12. Ya, sampai pukul 12 tu waktu ikhtiar. Lepas pukul 12 dah tak ada waktu ikhtiar. Maka jika takut dia dan saya tidak boleh ditakhirkan, bahkan dijamakkan dengan orang pada jalan. Mana kalau tak sampai situ, jamak kat jalan je lah, sampai Muzdalifah. Dan kata Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dan Al-Ashab, apa ashab? Ulama-ulama yang berjalan dalam mazhab Imam Syafi'i, itu panggil Al-Ashab.
Kalau ashab yang biasanya bila ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Tapi kalau kita fikir sini, ashab dimasukkan ialah ashabus Syafi'iyah, mana ulama-ulama yang berjalan dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Bab perkataan jaga dalam kitab waqala Syafi'i dengan waqala Syafi'iyah. Kalau waqala Syafi'i itu kalam Imam Syafi'i sendiri. Kalau waqala Syafi'iyah, itu kalam ulama Syafi'i lain tu. Yang kadang-kadang dia orang keliru. Kita tengok kitab ni, Imam Syafi'i kata, cuba baca waqala Syafi'iyah, tu kan kalam Imam Syafi'i. Tu kalam Syafi'iyah. Syafi'iyah lain, Syafi'i lain. Syafi'iyah mana ulama-ulama yang berjalan dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau Syafi'i, itu betul kalam dia sendiri, ya, berbeza dia mana. Dan berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dan al-ashab, bermula yang sunat itu apabila sampai orang-orang akan Muzdalifah, bolehlah dia sembahyang sebelum dia, maknanya dia nakkan dan diturunkan kenderaan, ya, sebelum letak kenderaan apa boleh sembahyang terus. Dan boleh dahulu, ya, turunkan oleh orang haji mana akan unta-unta dia disangkakan akan dia kemudian bersembah sembahyang. Kemudian masalah jamak antara maghrib dan isyak di Muzdalifah itu tiada dikerjakan Abu Hukum. Kalau seorang tak buat, kita buat jamak Abu Hukum. Kata Imam An-Nawawi, sebab kita bila arahan dalam fiqh, arahan ada dua, ya, satu jazmin, satu ghairul jazm. Kalau arahan tu putus, itu dipanggil wajib. Kalau arahan tu tak putus, itu dipanggil sunat. Bentuk arahan dia ada dua, satu wajib, satu sunat. Larangan gitu juga, ada larangan haram, ada larangan makruh, dia ada dua tu. Maka nak letak tu siapa tu? Itu bukan kerja kita ni. Itu semua kerja imam-imam mujtahid, dengan alat-alat yang ada pada dia, perkakas ilmu yang ada pada dia letak kaul-kaul ni, pendapat ni dengan hadis ni. Sebab kita ambil semua ni dah siap kan. Kita pakai semua, kita dah siap. Orang panggil dah siap gulai, ya. Mana kalau makan tu dah siap, masak asam, masak lemak dah siap, ya. Kita nak pergi sembelih lembu, nak siang daging, nak masak tak kerti kan? Faham tu? Jadi kita syukur kepada Ta'ala dan terima kasih pada imam mazahib, imam-imam mazhab kita. Sebab mana dengan jasa besar mereka mentadbir hukum daripada Al-Quran, ya. Orang sekarang kadang-kadang nak temerang lebih. Kita nak pegang dengan Quran dan hadis. Memang anda wajib pegang Quran ni, pegang macam mana? Ambil Quran, pegang sampai kiamat. Kau nak keluarkan hukum Quran kau boleh kalau tak ada 12 ilmu kan. Pernah usaha Arab pun mengangkat baca tak ada bagian, tak erti. Kan lintang pukang. Bahasa Arab tak ada bagian kan. Kalau ada bagi pun salah aku tu boleh. Kalau Quran kedudukan tak ada bagi, bahkan titik pun tak ada kan. Dia baca dengan Zawqil Arabi kan. Dia boleh baca. Zaman Hajjaj Yusuf baru dibubur titik, ya. Dia boleh baca. Kemudian dengan kaedah Nahu nak mahir orang tak ada 10 tahun dengan belajar Alfiah sampai hafal. Pasal kat 2-3 tahun ngaji Nahu, sombongan terbalik lagi baca. Ya. Apa tu tak nak pakai imam mazhab ni, kurang hajar buat ni. Ya. Dia cakap tu menunjukkan kebebalan dan kejahilan. Tengok situ. Maka masalah jamak antara maghrib dan isyak di Muzdalifah, kalau tak dikerjakan apa hukum? Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Majmu', telah berkata Imam Syafi'i kita radhiyallahu anhu, jikalau meninggalkan jamak antara maghrib dan isyak ni, dan semayang tiap-tiap seorang yang mengerjakan haji dalam waktunya, semaghrib semayang maghrib, isyak semayang isyak, atau dijamakkan antara maghrib dan isyak dalam waktu maghrib, dibuat takdim, ya, dia buat dia tarik isyak masuk dalam maghrib. Tadi dia tolak maghrib dan isyak kan? Atau dijamakkan dia dengan seorang dirinya tiada berserta imam. Dia suruh ni, kalau cara dia Rasulullah buat berjamaah, dia buat seorang diri dia. Atau sembahyang ia akan salah satu serta imam dan yang satu dengan sendiri. Banyak masalah, ulama pecah. Kita pun tak tergambar masalah banyak. Dia sembahyang seorang, dia jamak satu, yang satu dia buat sendiri. Bermakna pada asal dia mukhalif li fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyalahi akan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hukum? Kita nak tengok tu kedudukan tu.
dengan jamak antara keduanya, atau tengok masalah dah 56 tu, atau disemayangkan keduanya di Arafah, atau di jalan, di tengah jalan dahulu daripada sampai ke Muzdalifah. Apa hukum? Nasaya harus ia dan luput oleh fadilat. Mana hukum dia apa? Jawaz ma'a fautil fadilah. Mana fadilat tak dapat, mana sah. Bakal ahli zahir muhalif dengan Nabi tak sah terus. Ada juga pendapat. Ada makna fiqah dan macam-macam ni. Apa makna fiqah? Ma'rifatul ahkami syariah allati tariquha al-ijtihad. Mengenal akan hukum syariat yang mana jalan dia ijtihad. Ijtihad tu hak apa? Mujtahid. Orang yang ada pekakan sebenarnya imam mazhab semua ada pekakan cukup. Ya, kau 12 ilmu semua dia ada. Bahawa dia boleh nak memahami dan istinbat mengeluarkan hukum yang sebenar di Quran dan hadis. Hadis betul sahih. Masalah faham tu sahih tak? Orang ini banyak hadis sahih. Hadis sahih. Hadis sahih satu tajuk. Memahami hadis secara sahih tu satu tajuk lain pula. Ada hadis tu sahih dia faham tak betul. Dia faham kot kepala dia. Banyak wahabi macam tu. Ini hadis sahih betul dia faham kot kepala dia. Salah. Ya, lepas tu disalahkan orang bidah kena macam-macam. Habis tu. Jadi sini kupasan Imam Syafi'i kita apa? Banyak 5-6 masalah tu. Hukum dia apa? Sah. Ya, tapi tak dapat fadilat. Fautil fadilah, luput fadilat dia lah. Dan jika dijamaknya di Muzdalifah dalam waktu Isyak, qamatlah ia bagi tiap-tiap. Jadilah hadis satu qamat kan. Ya, baina salatin bi iqamatin. Mana dengan satu qamat. Tiba-tiba buat 2 qamat. Sembahyang maghrib qamat, sembahyang isyak pun qamat tiap-tiap satu daripada 2 sembahyang. Dan jangan bang bagi sembahyang keduanya. Jadi maknanya banyak khilaf di situlah. Tapi yang terafdal ikut pada zahir yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis kemudian babu majah fi man adrakal imam bi jam'i faqad adrakal hajj wallahu sallallahu alaihi wasallam.